الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ونفحة وضربة يطوف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان تقدم إليك بين يدي ذلك كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya doakan agar semua di dalam keadaan sehat sejahtera zahirnya maupun batinnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita dan Allah taala memberikan kurniaan kesejahteraan, kebahagiaan, kemakmuran, ketenangan dalam jiwa kita dan minda kita dan sihat tubuh badan kita agar kita sentiasa dapat bersyukur pada Allah taala dan langsung kita dapat melakukan ketaatan sebaik mungkin untuk mendapat redha Allah, kejayaan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya arhamar rahimin. Saya dapati permulaan majlis ini masih agak riuh rendah, masih lagi dalam keadaan bising, tidak aman, tentram. Ya, mungkin ibu-ibu kebanyakannya masih lagi ingin ngobrol, masih ingin berbicara. Jadi mari sama-sama kita keluarkan energi, vibe energi kita untuk berbicara dengan selawat sekuat mungkin. Boleh ya? Kita baca salawatul badriyah. Jadi selepas baca selawat, lepas keluarkan segala energi yang ingin dikeluarkan, langsung kita aman, tenteram, kita dapat relax sedikit. Ya, turunkan frekuensi dalam diri kita untuk mendengar sedikit tausiah sebelum kita berbuka puasa. Kerana ini adalah momen-momen, waktu-waktu yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kepada kita orang yang berpuasa. Sebelum berbuka puasa ada waktu yang Allah terima doa dan segala apa ibadah yang dikerjakan. Jadi kalau ingin berbicara mungkin boleh stop berbicaranya buat sementara waktu, tetapi kita channelkan energi kita tadi untuk berselawat sekuat mungkin. Sama-sama kita membaca salawatul badriyah. Kemudiannya kita dengar sedikit pembacaan hadis dan langsung kita doa untuk menanti waktu maghrib. Boleh? Mana suaranya? Boleh ke tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa ala niyyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Badriyah Allah Salatullah Salamullah Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah
هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نفس الكرباء من العاصين والعظماء وكن بهدية ووفاء بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فكم من رحمة حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت لأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وكم أوليت ذا العمر وكم أوليت ذا الفقر وكم عافيت ذا الوزر لأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لقد ضاقت على القلب جميع الأرض مع رحبي فارجو من البلاء الصعب بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أتينا طالب الرفق وجل الخير والسعد فوسع منحة الأيدي لأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه
Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Badri ya Allah salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Badri ya Allah salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bapak-bapak sekalian, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah ujung minggu pertama dalam bulan Ramadan tahun ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan, kesehatan, keafiatan untuk beribadah, berpuasa di siang hari dan menunaikan salat di malam hari. Dan di antara kedua ibadah tersebut kita isi masa kita, waktu kita dengan membaca Al-Quranul Karim dan juga beristighfar, berzikir kepada Allah. Kita pun kepada Allah agar Allah kurniakan kebaikan ganjaran pahala yang telah dijanjikan buat orang-orang yang berpuasa, yang mana Allah mengetahui apa yang ingin dikurniakan kepada kita. Amin ya akramal akramin. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, slot masa kita sementara menunggu waktu maghrib ini, boleh ya saya teruskan untuk membaca hadis. Kita mau dengar bacaan hadis daripada Nabi SAW atau kita doa? Mau kita terus lanjutkan program dengan berdoa sehingga maghrib, ataupun ingin mendengar sedikit bacaan hadis? Dua-dua baik, tapi pilih. Mau hadis atau mau berdoa? Mau baca hadis kemudian ya berdoa. Ya, sebab semua sudah lapar, sudah haus kan. Kita baca sedikit hadis. Tapi kalau membaca hadis, kerana ini adalah perbualan, perbicaraan, pertuturan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ini adalah perlembagaan terbesar agama kita selepas Al-Quranul Karim. Jadi perlu diberi perhatian. Jadi maksudnya tidak boleh bisik, tidak boleh perempuan yang bisik di belakang ya. Sahur apa pagi tadi, masak apa hari ini ya. Ibu-ibu, apa tu sedang dibincangkan? Mau dengar hadis tidak? Kalau nak dengar hadis, ini bukan perbicaraan saya, ini perbicaraan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita harus beri perhatian. Boleh? Lagi sikit saja. Kalau tak, saya stop dengan baca doa. Ya, saya minggu yang tahun sudah, pada bulan Ramadan yang sudah, ada silibus kitab yang kita gunakan ialah kitab berkenaan dengan hadis-hadis kebesaran bulan puasa yang dikumpulkan oleh
ulama-ulama kita. Jadi pada tahun ini silibus kitab yang saya gunakan untuk upgrade kefahaman kita berkenaan dengan salat. Ya, berkenaan dengan apa? Sembahyang. Ya, kerana signifikan dalam bulan Ramadan ini juga salat selepas Al-Quran dan berpuasa. 3 komponen penting dalam bulan Ramadan untuk orang mukmin. Yang pertamanya berpuasa di siang hari, kemudiannya Al-Quran, kerana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan. Dan yang ketiganya ialah berkenaan dengan salat, kerana banyak salat-salat sunat diadakan pada bulan Ramadan seperti salat tarawih dan sebagainya. Ini okey tak okey ni? Hari ni agak excited ya. Ladies okay? Is there any question you would like to raise? So I'll give my mic to you and then I will answer. Let's communicate. Or else it's quite difficult for me to focus. Boleh terus sedikit aja ini. Sebab nanti rugi kita berapa jam berapa? 5.31 kan? Nah, nak doanya sedikit, manfaatkan masa ini untuk kita amal ya. Tadi saya suruh baca selawat, jadi kita sama-sama fokus dalam pembacaan selawat. Selawatnya pun tak kuat. Macam bawa hadisnya tak dengar. Baca doa sajalah ya. Ada satu hadis kita baca doa. Jadi solat ini penting. Selepas mengetahui akan berkenaan dengan urusan puasa dan juga Al-Quran Karim, berkenaan dengan isu selawat, solat. Selawat ini penting. Selawat maksudnya solat ya, sembahyang penting dalam bulan Ramadan. Kerana banyak sembahyang kita selepas Aisyah. Selepas Aisyah menunaikan solat tarawih. Solat tarawih ada yang 8 rakaat. Solat tarawihnya langsung dengan witir. Ada yang 10 langsung dengan witir. Ada yang 20 dengan witir. Ada yang 40 dengan witir maupun lebih, ikut kemampuan masing-masing. Perselisihan pendapat ulama tentang jumlah rakaat itu kita ketepikan dahulu. Yang penting solatnya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, harus kita fahami tentang apa? Intipati solat. The foundation. Dia punya urusan penting dalam bab solat. Kalau tidak faham, maka sembahyang kita sekadar pergerakan rukuk, sujud, salam dan pembacaan yang kita tidak faham ataupun tidak boleh kita fokus. Jadi ia sekadar satu perbuatan yang mana kita buat secara berjamaah kerana kita tidak ada kefahaman dan tidak menghayati urusan salat. Jadi harus kita fahami bab salat selepas berpuasa dan juga tuntutan membaca Al-Quran. Jadi saya baca satu hadis saja ya, Bismillahirrahmanirrahim, yang dimana dalam kitab ini menerangkan bahawa salat itu akan menghalang orang yang melakukannya daripada berbuat maksiat. Orang yang mengerjakan salat itu akan dipelihara Allah Ta'ala daripada melakukan maksiat. Jadi mahu tahu salat kita ini ada kualiti atau tidak, lihat efek selepasnya, lihat kesan selepas salat. Kalau kita salat bukan tarawih saja, salat fajar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, campur di bulan Ramadan ini banyak salat-salat tarawihnya, salat-salat sunatnya. Tetapi pada siang hari atau waktu-waktu yang tidak kita salat, mata kita tidak dapat terjaga, perbuatan kita, mulut kita tidak terpelihara, pendengaran kita tidak dapat kita jaga, pemikiran kita, hati kita, tangan kita, jiwa kita, tangan, mulut, kaki, perut, semua tidak dapat dijaga daripada melakukan maksiat. Maka ketahuilah bahawa salat tersebut kurang kualitinya atau na'udzubillah tidak ada kualitinya langsung. Ya, kerana apa janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa mereka-mereka yang mendirikan salat, yang mana salat mereka itu dijaga dan salat-salat mereka itu berkualiti tinggi, pasti akan menghalang orang tersebut daripada melakukan maksiat. Ya, jadi kalau kita mau tahu salat kita bagus tidak, lihat efek, lihat kesannya selepas salat. Jadi kita baca sedikit. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quranul Karim, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar
wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi dalam ayat ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, menyarankan kepada kita supaya untuk kita membaca Al-Qur'anul Karim. Bacalah kalian benda-benda ataupun bacaan-bacaan yang telah diwahyukan, itu Al-Quran. Wa aqimis salat, dan salat, dirikan salat. Nah, jadi ada orang yang mengamalkan ayat ini dengan membaca Al-Quran sebelum mendirikan salat, kerana adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baca kitab, baca ayat Al-Quran, kemudian dirikan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat menghalang diri kamu daripada melakukan maksiat. Jadi Al-Quran dan juga salat dapat menghalang diri kita daripada melakukan maksiat. Tetapi kalau kita baca Quran, kalau kita salat sembahyang tetapi maksiat langsung dibuat, mata tidak boleh dijaga, mulut tidak boleh kita pelihara, telinga pendengaran, perut, tangan kita, kaki kita, jiwa kita, pemikiran kita, semuanya bersahaja, semuanya tidak dapat dijaga dengan baik, maka ketahuilah Quran kita itu kurang memberi kesan dalam jiwa, salat kita tidak memberi kesan di dalam jiwa kita. Baik, ya. Jadi kita berhenti sampai di sini. Nanti di antara tarawih kita lihat santai, kita sambung sedikit daripada bacaan ini, insya-Allah. Jadi mulai daripada sekarang, solat maghrib nanti sebentar nanti, mohon pada Allah, sucikan jiwa, lapangkan minda supaya dapat kita khusyuk dalam solat. Semoga solat ini memberi kesan kita selepas keluar daripada solat, dapat kita pelihara jiwa, diri kita, minda dan seluruh anggota tubuh badan daripada bermaksiat kepada Allah. Sekiranya sentiasa kita melakukan maksiat, maka harus kita pastikan solat kita improve, perbaiki solat. Dan ada lagi banyak lagi kesan-kesan solat dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala kabulkan keberadaan kita berada di tempat ini. Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa kita. Ya Arhamar Rahimin, kuatkan iman kita ya Allah. Ampunilah dosa kita, dosa kedua dosa kita ya Rahman ya Rahim. Jangan kau abaikan kuasa kita ya Allah. Untuk kelemahan kita ya Allah, kurniakan kita kesihatan, keafiatan, kesejahteraan, kebahagiaan zahir dan batin ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kita orang-orang yang berjaya di dunia maupun di akhirat dengan salat dan Al-Quran dan berpuasa ya Arhamar Rahimin. Ya Akramin, di kalangan kita yang sakit maka sembuhkanlah ya Allah. Yang punya masalah maka kau selesaikanlah masalahnya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jangan kau tolak puasa kita pada hari ini kerana kelemahan kita. Kau tutuplah segala kekurangan dan kau terimalah segala kebaikan ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah orang kita di kalangan orang-orang yang sempurna imannya, yang tinggi kedudukan maqam di sisimu dan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma laka sunna wa bika amanna wa ala rizqika aqamna bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Dhahaba al-dhammu wa thalat al-'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Ya 'azim ya 'azim ya 'azim, anta ilahi la ilaha ghayruk. اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا الكرام ولساداتنا ولمن له حق علينا، ولمن استوصانا بدعاء الخير ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار إلى نحو الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.